timer kat recording dia. Okay, so untuk hari ni kita goal terbang Jasmine Man tu ada sebab pasal Warren buy ke? Tak ada lah. Dia buy bukan banyak pun. Tak ada apa-apa tu. Sebab USD tengah lemah, so dia jadi kuat lah. Okay, so dia sebabkan USD lemah, maka sebab USD masih lagi lemah, kamu kena ingat bila sebagai seorang trader, kamu kena trade ni sebagai seorang investor. Okay, so investor dia trade, dia masuk di USD. Okay, sebagai seorang investor dia akan sentiasa invest dalam USD lah. Okay, so apabila USD tengah lemah, dia akan tarik duit dia keluar dari USD. Okay, so bila dia dah tarik duit dia keluar daripada USD, dia akan cari benda lain untuk invest. Okay, investor dia bukan macam trader, dia tak boleh sell tengah-tengah jalan. Okay, dia hanya boleh buy. Okay, so untuk dia akan, bila dia tahu USD lemah, dia akan buy benda lain. So yang paling cepat dia akan beli buy gold lah. Okay, tu sebab gold naik. Itu sebabnya. Okay, sebab USD lemah. So bila USD lemah, orang keluar dari USD dan cari benda lain untuk beli. Hi Mervin. Okay, so untuk hari ni kita fokus on Fibonacci. Okay, so kalau nak ada apa-apa nak tanya-tanya je lah. Okay, so slide saya takkan tunjuk banyak sangat. Saya akan lebih more kepada praktikal. Okay, so hari ni kamu berpeluang untuk memilih currency pair mana-mana yang kamu nak, ataupun apa-apa sajalah, current gold pun boleh, index pun boleh, tak kisahlah. Pilih saja apa-apa yang kamu nak untuk saya tunjukkan macam mana nak plot Fibonacci ni. Okay, sebab Fibonacci ni kita lebih kepada nak implement macam mana nak tunjuk. Kalau nak setakat nak baca semua ni, tak ada banyak sangat lah, sebab lagi susah nak faham bila baca semua ni. Okay, so kamu lagi senang apabila kita nak nampakkan di chart sahaja. Lagi senang nampak lah. Okay, so Fibonacci uptrend, downtrend, dia akan more kepada market yang tengah trending. Okay, market trending cantik letak Fibonacci. Market sideways dah tak cantik lah. Okay, sebab kita nak lebih kepada trending market. Trending market maknanya market tengah menaik atau tengah menurun. Macam tu. Okay, market naik turun tempat yang sama tak best. Okay. So kalau contoh macam hari ni cantik lah, Australia, Euro, GBP, EU, terus dia bagi. Okay, so saya start off dengan EU dulu, tak ada masalah. Okay, so untuk Fibonacci, sebelum kamu tanya saya akan jawab dulu. Untuk Fibonacci, dia bukan ikut time frame. Okay, dia tak ikut time frame. So tak perlu tanya cikgu nak plot Fibo ni kat EU nak tengok time frame mana. Bukan. Okay, sebab Fibonacci dia ikut trend. Kalau ada trend baru boleh letak. Contoh let's say kita pergi pada weekly contohnya lah. Okay, so weekly kita nampak ada trend kat sini tengah menaik. Okay, kalau nak tengok lagi clear, kita akan letak zigzag lah. Paling simple nak tengok, kita akan letak zigzag supaya nampak lagi clear kat mana high dan low market. Okay, so kalau macam ni market tengah menaik, kalau macam ni market tengah sideways. Nampak? Okay, so low dia sama point, high dia pun kat sama point. So yang bahagian ni dah tak boleh guna nak tarik Fibo. Kalau macam ni boleh. Sebab apa? Sebab high dia punya low, dia punya low dia tu berada di harga yang berbeza-beza. Okay, so low dia makin menaik, so kita market tengah menaik, uptrend lah. Okay, itu cara dia. Okay, so dia tak ikut time frame. Tapi kalau time frame mana yang ada trend, macam ni market tengah menaik, okay, kamu boleh letak. Okay, H4 kat sini sideways. Tak boleh guna. Okay, so tapi untuk yang minggu ni punya, okay, kat kawasan ni boleh, tak ada masalah sebab high dia dah berubah. Okay, nampak high dia dah naik ke atas. High dulu kat sini, sekarang high kat atas ni, so boleh, tak ada masalah. H1 punya pula. Okay, so kalau kat sini kamu nampak sideways dia. Sebabkan base pada H4 tadi tu.
Okay, so tapi di sini kita nampaklah market tu tengah menaik. Okay, so market tengah menaik ataupun tengah menurun, sangatlah sesuai untuk letak Fibonacci. Okay. Okay, so tadi tu kat H4 tak ada lagi, dia tengah menaik, belum menurun lagi. Okay, so kat sini dia ada penurunan sedikit, tapi maknanya kita kat sini dia sebenarnya dah siap. Nah, yang ini dia dah siap. Okay, so bermaksud apabila market tu bergerak, contoh kita ambil penaikan uptrend, kita nak tunggu dia turun sedikit, ataupun kita panggil sebagai retrace ataupun pullback sebelum dia sambung nak naik balik lah. Okay, so yang itu yang kita nampak kat sini. Alright, so penaikan dari sini dia menaik. Okay, kemudian dia turun balik, kemudian dia sambung naik. Okay, 3 pergerakan lah. Okay, so kat sini kita bolehlah plot Fibonacci kita. Okay, so Fibonacci simple je. Pergi kat draw Fibonacci retracement. Okay, so Fibonacci dia akan ada 2, expansion dengan retracement. Okay, so retracement untuk mencari entry, expansion untuk mencari take profit. Simple. Okay, so sekarang kita akan draw retracement dahulu dengan syarat market yang tengah trending dah ada retrace. Okay, so trend dia kat sini, dari sini dia pergi ke sini, itu trend dia. Sekarang dia dah turun kan. Okay, so kita tarik dari sini pergi ke sini, dari bawah ke atas. Okay, kalau market menaik, kita akan tarik dari bawah ke atas. Fibonacci di 2 point. Okay, dia akan berdasar kepada 2 point. Nampak 2 point kat sini. So, point pertama kita letak di bawah, point kedua kita letak di atas. Okay, so kalau nak lagi teliti, kita zoom in sedikit. Letak point tu ikut shadow. Lagi cantik, kita ikutkan dengan shadow lah. Okay, so dah letak tu, lock balik. Okay, so nampak apa yang berlaku semasa dia tengah penurun tu. Okay, dia turun kat sini, kemudian turun sampai ke sini. Dia berhenti di level 50, kita ambil sini lah. Okay, level 50, dia berhenti kat situ. Okay, so apabila dia dah start menaik kat sini, time inilah yang kita akan letak entry. So kalau jenis yang trader, jenis tak tengok chart sangat, kita akan ajar letak buy stop. Sebab market tengah menaik so kita akan buy stop, buy stop, buy stop. Okay, so kalau let's say trader yang jenis boleh tengok market, kita akan zoom in sedikit. Bermaksud kita akan tukar kepada time frame yang lebih kecil. Okay, dan kita akan carilah reversal pattern ke apa ke. So kalau macam di sini, ini reversal yang kita nampak lah. Okay, so reversal yang ni kita nampak di mana ada 3 candle ni. Marubozu turun bawah, lepas tu ada spinning top, dan Marubozu naik balik. Okay, so kita panggil sebagai evening star. Saya check balik. Okay, sorry, morning star. Marubozu, doji, Marubozu. Kita panggil sebagai morning star. Okay, sekejap saya cari. Tadi ada budak tanya gambarnya. So senang saya boleh tunjuk terus ke kamu. Okay, so evening star. Sorry, morning star tadi nampak? Dia turun, tu ada doji, lepas tu dia naik balik lah. Okay, so sama juga dengan yang dekat chart tadi tu. Okay, dia turun dulu, doji, lepas tu naik balik. So, sini adalah dia punya signal untuk buy dah ada kat situ. So, yang ini untuk manual entry lah, di mana kamu kamu tidak berdasarkan kepada Fibonacci level, di mana maksud kamu nampak pergerakan dia. So, yang ini lagi afdal lah, lagi bagus. Okay, tapi kalau tak sempat, letak aja level apa tu, entry point di level-level yang lebih tinggi daripada level yang last kali kat sini lah. So kamu akan letak buy stop di 38, buy stop 22.3, buy stop level kosong. Okay, simple je. So sekarang ni kamu nampak dia tembus, dia naik. So kamu ada 3 entry. Okay, so bila dah entry, kamu nak cari take profit pula. Okay. So tadi tu kita ingat balik, kita ada 3 point. Base pada entry, kita ada 1, 2 untuk cari berapa rendah maknanya low pada high. So ini retracement.
Okay, so itu dia punya 3 set. So kamu gunakan expansion, hempak balik Fibo retracement tadi tu. Okay, tapi bila kamu kalau perasan, dia akan ada lagi satu garisan kat sini. Dia ada special, ada 3. Okay, tadi tu kalau Fibo retrace, dia ada 2 sajalah. Low pergi high. Okay, so sekarang ni bila kamu dapat low pergi high untuk retrace expansion, dia akan ada lagi satu ekor dia ni untuk tarik dekat mana dia punya last entry dia. Maknanya dia punya penurunan paling rendah sekali kat level 50 tu kita nak tahu. So kita letak kat situ. Okay, letak kat sini. Tepat entry, tepat last kali. So dari situ kamu akan nampak, okay, take profit 1, take profit 2. Ada lagi satu kat atas, take profit 3. Okay, so sekarang ni EU dia ngam-ngam berada di take profit kedua. So kalau kamu dapat entry tu, dia lebih kurang dalam 130 pip. Okay, tambah tolak spread. Okay, dari level 38, dia naik. Kamu hold sebanyak 130 pip dalam masa 3 hari. Hari Jumaat, Isnin, Selasa. Untuk EU. Nampak? Okay, so market yang trending cantik. Market sideways tak boleh guna lah. Langsung tak boleh guna. Okay. So, setakat tadi tu ada yang tak faham? Ke ada soalan nak tanya? Ke saya laju sangat? Ke tak tahu apa nak tanya? Boleh saya buka tanya. Ada nak tanya tak? Tak ada tanya, semua senyap je. Boleh faham? Hebat masing-masing. Boleh faham. So, kalau dah TP tu, dia akan retrace atau dia sambung ke TP3. Maksimum kita akan berharap sampai max profit lah. So, selalunya, contoh macam ni lah. Bila dia dah break TP1 ni, dia dah tembus, sini adalah kamu punya SL. So, apabila dia tembus atas take profit tu, dia akan sini akan jadi kamu punya SL baru pula. Adjust SL tu makin naik. Itu saja. Atau kalau tak kisah, kamu letak trailing stop. Lagi selamat, lagi simple lah. Trailing stop betul kamu belajar sedikit tengok retracement dia. 30 pip, 58 pip. So kamu letak retrace trailing stop, dan kamu letaklah dia punya jarak dalam 40 hingga 50 pip, dah okey. Jangan terlalu dekat. Kalau dekat nanti dia retrace sedikit je, kamu dah kena take profit, dah rugi. So kalau macam sekarang ni, dia boleh entry lagi, dah tak boleh lah. Dah tak cantik dah. Tak boleh entry lagi dah. Dah terlambat nak entry. So dia akan siap satu set ni, baru kita akan cari lain. Ataupun kalau dia tak siap lah, maknanya kalau dia dari sini, dari bawah ni, tiba-tiba dia dah start menurun. Dan maknanya kita dah kena buang semua. Dudu ni kita dah kena buang. So sekarang ni, nak entry dah tak boleh. Dia dah jauh, dia dah naik lah maksudnya. Dia dah start menaik. Tapi kalau let's say kamu nak menggunakan retracement yang terbaru, maksud contoh sebab mungkin kamu tak nampak bahagian ni, kamu tak nampak retracement ni. Kamu nampak yang ini, yang kecil ni retracement. Maksud kamu ambil dari sini pergi ke sini. Dan this is retracement dia level 38.2. Lagi sekali. Tak. Nampak. So yang ini dia lebih kecil sedikit. Dia punya take profit 3 tu tak jauh lagi. Dia dah tembus take profit kedua. So nampak lagi besar. Bila kamu tarik tu lagi besar, kamu tarik Fibonya lagi jauh take profit dia lah. Bila kamu tarik kecil sedikit dia punya Fibo, maka take profit dia pun tak begitu jauh. Itu maksud dia.
Okay. Entry dah tak boleh lah. Nah, bila dia dah masuk expansion ni, kita dah tak nak entry. Kita akan sepatutnya entry dekat level retracement. Kalau contoh tiba-tiba, contohnya kamu masih kat sini, contoh, boleh lagi nak entry. Walaupun di level kosong, masih boleh lagi entry. Sebab dia akan sambung, dia akan masih menaik lagi lah. Take profit 1 at least, atau take profit 2. Okay. Gitu je. Alright, so SL pun sama je. Maksud jika dah naik ke atas, gunakan level bawah sebagai SL kamu. Tak ada masalah. Ambil 25 pip. Fibonacci bukan untuk cari kecil-kecil punya movement. Itu guna SNR je. Fibonacci more kepada trending. Kita nak detect market tu tengah trend naik atau trend turun. Itu function Fibonacci. Okay. Dia more kepada intraday dan swing. Scalp tak boleh lah. Tak sempat. Okay. Alright, ada lagi nak tanya? Fibonacci dia simple. Dia akan more kepada practice. Okay. Dan jika kalau kamu ada SNR yang maknanya ada SNR sekali, itu akan jadi lagi cantik lah. Sebab kamu akan silangkan dengan SNR. Contoh let's say yang report yang saya buat ni, saya letak Fibo. Okay, saya tarik. Dan guna pula expansion. Okay, kamu boleh nampak lah di mana target saya hari ini sama dengan expansion level yang take profit kedua tu lah. Okay, so dia akan seiring sejalan. Jika kalau kamu ada technical yang lain sekali, itu sangat membantulah. Okay, jangan trade Fibonacci kosong dia saja. Okay, kita kena tambahkan dengan teknikal yang lain sekali. So yang paling bagus kita boleh gunakan Fibonacci support resistance dan trend line sekali lah. Okay, sebab trend line tu dia mengukuhkan lagi keadaan di mana kita tahu market tengah menaik atau tengah menurun. Okay, so kalau contoh saya ambil NGU punya naik. Okay, situ retracement. Okay, so take profit kedua sama dengan target kita pada hari ini. TP yang nombor 2 ni lah 100, level 100 sama dengan target kita hari ini 1.32. Okay, so dah sampai. Okay, so itu guna dia lah. Dia akan mengukurkan lagi teknikal kita yang sedia ada. So dia lagi cantik apabila kita tarik. Kalau let's say saya tarik dekat gold, gold punya besar sikit lah sebab retracement dia kat sini. So cari dari sini trend. Okay, dan retrace. Okay, so kita menghampiri take profit yang ketiga. Okay, pagi tadi dia tembus take profit kedua. Semalam dia tembus take profit yang pertama. Okay, boleh nampak penaikan dia lah, stage by stage. Okay, so dengan syarat market yang kita trade tu dia tengah trending lah, tengah bergerak, tengah menaik atau tengah menurun. Kalau tidak, tak boleh, jadi tak cantik. Okay, ada soalan? Ada soalan lagi? Okay, so Fibonacci tu sajalah, dia tak ada apa banyak sangat. Tapi kalau nak adjust, ada beberapa level yang kamu perlu adjust lah. Okay, so kalau macam saya punya, saya akan buat sampai level 100 sahaja. Okay, kamu akan nampak level, bila kamu tarik Fibo tu, kamu akan nampak ada lagi level-level yang lain. Okay, ni untuk retracement punya Fibo lah. Okay. Okay, so kalau kat sini contoh lah, saya tutup balik, saya buat balik default. Okay, so dia akan nampak berbeza sedikit di banyak level.
Okay, so kita akan ada banyak level lagi selepas level 100 tu. Okay, so kita sebenarnya tidak perlukan sangat. Okay, so boleh delete je kalau nak. Apa-apa yang selebih daripada 100 boleh delete. Kemudian tambah, ada level yang perlu ditambah lah. Okay, 64. Okay, so tambah level yang ini 76.4. Nah, so bila letak tu cantik lah. Okay, di mana setiap nombor tu dia bernisbah tepat kat sini. Ni dengan sini. Separuh-separuh. Itu maksud dia. Okay, so lepas tu dah dapat. Dan tarik je lah ke mana-mana kamu nak tarik. So dia akan menunjukkan berapa jauh lagi trend tu boleh pergi. Contoh kat sini. Ini kat sini, ni Australia. Expansion. So nampak dia hampir mencecah take profit yang ketiga. So dah nak habis dah. Bermaksud bila dah habis tu dia akan start retrace balik, turun balik ke bawah. So itu kamu dah tahu next apa tu, langkah seterusnya adalah untuk tunggu dia turun ke bawah lagi sekali, untuk retracement lagi sekali, supaya untuk entry yang kali yang kedua. Itu cara dia lah. Okay, alright, ada apa-apa soalan lagi? Fundamental akan kacau, technical ke kalau swing? Nak jawab tu susah sikit. Kena jawab pada masa kelas fundamental. Tapi okay, fundamental dia ada banyak. Fundamental tu ada banyak lah. Okay, so fundamental yang selalu kita tengok adalah yang berada di Forex Factory. Okay, di mana kita tahu pada hari itu ada data nak keluar. Simple, data saja. Okay, so data keluar ni dia tak begitu mengejutkan lah. Okay, data-data yang nak keluar ni dia bukan benda yang mengejutkan. Di mana orang dah expect, okay, mungkin data bulan ni tak begitu bagus. Okay, mungkin lagi bagus pada bulan lepas. Okay, data base pada macam tu saja. Dia tak ada terlalu mengejutkan. Okay, benda fundamental yang mengejutkan adalah benda yang tidak dijangka keluar. Okay, peperangan ke, okay, virus ke. Okay, so benda-benda tu yes, boleh mengganggu teknikal kamu. Okay, tetapi kalau fundamental yang biasa, dia jarang mengganggu lah. Selalunya dia menjadi retracement. Kalau fundamental tersebut dia melawan arah market, maka dia menjadi retracement. Kemudian market tu sambung balik technical. Okay, melainkan retracement dia tu besar dan menjadi reversal lah. Okay, so nampak hari ni USD sangat lemah. Euro dengan GBP tengah berlawan. Siapa yang naik lagi banyak? Okay, Australia dah tak naik sangat sebab dia market dah tutup. Okay, Switzerland pun masih lagi aktif sebab market dia masih belum tutup lagi. Dia pun tengah kejar. Okay, Canada tak tahu, dia tak tahu nak buat apa sebab dia belum buka lagi. Gold jadi blur. Semua orang tak tahu nak masuk gold ke tak nak. Boleh nampak gold tak banyak gerak hari ni. Dia dah naik-naik, dia terdiam kat situ. Gold blur jap. Yang tengah aktif sekarang Euro dengan GBP. Dengan Canada dah start. Belum lagi. Euro, GBP, Swiss. Tiga-tiga ni tengah aktif. Sebab London masih buka dan New York belum buka lagi. So dia orang tiga conquer dahululah. So boleh nampak lah Euro tengah kuat. Means even USD melemah, belum tentu gold akan menguat. Betul? Betul tu bang. Okay. Even USD lemah, tak semestinya gold menaik. Okay, bermaksud kat sini gold tengah lemah. So USD lemah lawan gold lemah, market sideways. Okay. Sebab every time kita trade secara berpasangan. Gold lawan dolar, GBP lawan dolar, dolar lawan Canada. Okay, so kita kena tahu
apa yang berlaku kepada dua-dua pasangan lah. Tak boleh tengok sebelah saja. Oh, USD dengan lemah. Okay, buy Euro USD. Tapi tengok Euro USD lemah. Kenapa? Sebab Euro pun tengah lemah. So kena tengok dua-dua sekali lah. Kamu akan nampak siapa yang tengah gerak. Okay, dan tambah sekali USD index lah. So dari sini kamu nampak sebab USD index, kamu nampak USD semata-mata. So itu dah first step dah bagus. Bermaksud macam sekarang ni, okay, kita anggap USD tengah lemah. So kita anggap USD tengah lemah. So kita tengok Australia USD tadi naik, sekarang dah tak naik. Bermaksud kat sini Australia dah start lemah. So tak payah trade. Tapi bila kita tengok Euro, okay, dia mengikut USD lemah, cat naik. Bermaksud Euro tengah kuat. Yang ini kita boleh trade lah. Sebab market dia tengah aktif. Okay, sama juga untuk GBP. Market tengah menaik. Okay, so bermaksud GBP tengah aktif. Tengok kat gold tak ada buat apa-apa. Sideways, doji dah. H1 boleh jadi doji. Teruk lah. Okay, market tak tahu nak pergi mana. Dia naik turun, dia diam kat situ. Janganlah trade. So, elak tolak tepi gold. Okay, tengok kat yen. Yen pun tak banyak gerak. Okay, tolak tepi. USD, Swiss. Swiss aktif sebab apa? Sebab masih London market. Masuk. Okay, Canada jadi sideways. Jangan masuk lagi. Okay, kat sini maksud dua-dua tengah lemah. So, jangan masuk. So, kamu dah filter apa yang boleh masuk, apa yang tak boleh masuk. Okay, so bila dah tahu, okay, dah nampak Euro strong, GBP strong, USD strong, Chef strong. Okay, so kat sini kamu boleh ambil cross. Bermaksud major yang kuat berlawan dengan major yang tengah lemah. Kamu boleh ambil Euro Australia, boleh buy. GBP Australia boleh buy. Okay, Euro JPY kamu boleh buy. GBP JPY kamu boleh buy. Okay, dari major yang kamu nampak, kamu boleh masuk dalam cross juga. Itu jadi banyak lah. Banyak posisi yang kamu akan masuk. Sebab kamu tahu mana yang tengah lemah, mana yang tengah kuat. Okay. Ada soalan lagi? Tak dengar? Dengar tak? Dengar tak, Izzuddin? Masih tak dengar ke? Dah dengar dah. Bunyi bising. Oh, minta maaf. Ada benda tadi tengah buat. Okay. Mikrofon dia sensitif. Dia tangkap banyak. Dia bunyi-bunyi semua dia tangkap sekali. Okay, ada soalan lagi tak? Fibonacci punya topik sikit je. Tapi kalau nak tengok nak tengok slide, banyak lagi benda. Dia cerita macam mana nak guna dengan support resistance. Okay, macam mana nak guna dengan candlestick. So, benda-benda ni adalah benda-benda basic je lah. Maksud, apa yang kamu dah belajar sebelum ni, kamu gabungkan dengan Fibonacci. Okay, technical ni kalau boleh gabungkan beberapa sekali masuk lah. Jadi kena ada geng, kena ada kawan-kawan. Tak boleh dia seorang saja. Tak boleh trade guna SNR kosong gitu. Okay, sebab kamu tak tahu bila dia break up, macam bila nak retrace. Apa yang nak kena tengok masa-masa retrace. Nak guna trend line. Okay, guna trend line, kita silangkan dengan SNR. Kita silang trend line dengan SNR. Lalu cantik. Okay, kalau guna candlestick sahaja, kita tak tahu kat mana support resistance yang kukuh untuk betul-betul masuk. Okay. So, apabila belajar technical, belajar beberapa dahulu, kemudian dari apa yang kamu belajar tu, kamu pilih mana yang sesuai dengan jiwa kamu. Okay, kalau contoh kamu suka ambil Fibonacci, okay,
kamu dah tak perlu ambil SNR sebab diorang punya konsep sama. Kamu boleh letak Fibonacci dengan trendline contohnya. Cari persilangan. Buat cantik. Macam euro tadi itulah. Saya buat balik kosong. Okay, saya buat balik dari kosong. Kita tarik trendline dahulu. Okay, saya buat cincai je lah. Buat cincai-cincai ala kadar je. Dari situ dengan sini contoh. Okay. Tu kita tarik Fibonacci kita. Kita tarik dengan expansion kita. Okay. Kecap senang. Apa yang kamu belajar dengan saya setakat ni semua naked chart. Maksud naked chart tu kamu tak guna indikator. Naked chart tu maksud kamu gunakan technical. Ni semua naked chart lah. Bukannya chart tu kosong kamu tengok tilik. Bukannya chart kosong kamu tengok kejap lagi buy, kejap lagi sell, kat mana masuk pun tak tahu. Kan naked chart tu bermaksud kamu menggunakan technical, bukan menggunakan indikator. Itu maksud teknik, maksud naked chart. Okay. Faham. Okay, so kat sini trendline, nampak trendline dia bersilang dengan kita punya Fibonacci. So cantik lah dia punya entry point. Okay, so kita dah naik lagi. So take profit kita mungkin lebih sedikit. So take profit kita kat sini based pada trendline, kat sini yang lebih sikit. So mungkin dalam masa 1-2 hari lagi kalau ada bersambung, mungkin kita boleh dapat lagi satu yang harga berada di tengah-tengah. So macam itulah maksudnya. Okay, kita gabungkan trendline dengan trendline dengan Fibonacci. So gabungkan beberapa benda bagi nampak cantik lah. Kalau tak nak guna SNR tak apa. Sebab Fibonacci ni pun kita anggap lebih kurang macam SNR jugalah. Sebab dia menggunakan garis melintang. So kamu hanya perlu tambah trendline saja dan gunakan candlestick reversal pattern untuk mencari entry pada time frame yang lebih kecil. Okay, so contoh yang tadi ni kat sini, carilah reversal pattern. Okay, so yang ini kat sini lah reversalnya. Okay, so kat sini kamu entry. Tu hold saja. Selagi dia break ke atas, kamu hold. Selagi dia tak tembus ke bawah, tak payah buat apa-apa. Hold, breakout atas, hold. Breakout atas, hold. Sampai dah puas, take profit lah, tutup. Okay. Itu cara je. Cikgu biasa swing ke intraday. Dulu masa zaman muda, banyak swing, banyak intraday, banyak scalping lah. Masa zaman muda-muda dulu sebab banyak masa. Sekarang ni dah start busy. Kita main swing je lah. Dapat H4 ke, H4 punya swing pun dah cukup lah, dapat lah sebulan. Dapat entry sebulan perap, cukup lah. Okay, so dia nak trade tu dia akan ikut kepada berapa banyak masa yang kamu ada. Sebab kamu bukan full time trader. Okay, kalau part time trader tu, okay, maksud kamu ada kerja di waktu siang dan kamu just fokus waktu malam sajalah. Okay, boleh scalp sekejap waktu US market, atau kamu nak main swing dari hari Isnin sampai hari Jumaat pun boleh, tak ada masalah. Okay, Isnin malam tu dah cantik, dah boleh entry sebab dah US open. Lepas tu Jumaat malam jangan lupa tutup position. Dapat satu minggu punya swing. Okay lah, puas hati. Okay, kita tengok balik euro tadi. Kita tengok balik kat euro, macam mana nak buat. So kita ambil kat H4. Dapat kat H4, tapi kat H4 sedikit sideways lah, tak dapat. So guna SNR. Guna SNR, nampak breakout. So masuklah, breakout je masuk. Kalau tak, masuk dekat support resistance lah. Bounce je masuk. Bounce je macam ni. Bounce masuk. Ini breakout. Okay, so kat sini turun sell, naik buy. Sideways kita buat cara lain, breakout kita buat cara lain. Gitu je. So kat sini tak boleh guna Fibo dah, tak dapat. Okay, faham
Senin sampai Rabu naik, Khamis, Jumaat dia turun pisang. Letaklah stop loss. Stop loss, letak. Kalau dah swing 3 hari, jangan letak stop loss. Kamu letak apa tu, trailing stop. Letak trailing stop. Lagi selamat. Okay, bila trailing stop, kamu kamu punya stop loss tu dekat dengan harga semasa. So kalau contoh tiba-tiba dia nak turun, kamu dah kurang-kurangnya dapat tutup pada harga yang lebih tinggi. So sangat berbaloi lah. Cuma kena rajin guna laptop PC lah. Sebab trailing stop tak ada dekat handphone. Okay. Ada apa-apa lagi soalan? Kita ada lagi kurang 5 minit lagi. Market minggu ni tak ada apa yang menarik. OPEC tak best lah. OPEC besok fokus Canada sebab ada OPEC. Lain tak ada apa. Jerman, Euro, Jumaat fokus Euro. Tak ada apa sangat lah. Minggu ni tak banyak fundamental yang kuat sangat. So agak selamat lah untuk trade. Okay, nak trade secara teknikal masih lagi selamat. Tak ada apa sangat. Minggu depan pun tak ada apa lagi. Bosannya minggu ni. Bulan ni bosan. Tak ada apa. Sampai hujung bulan. Sampai hujung bulan tak ada apa-apa. 2 minggu sendu. Ni chef dah break trendline, cikgu boleh tunggu pullback untuk sell ke? Sekejap. Tak nak sell. Dia dah tembus kan? Boleh. Kita zoom in sedikit. Okay. So bila macam ini, tapi sebab jap tengok mana dia punya retrace. Dia tak ada nak tarik Fibo tak ada kat sini sebab dia terlalu retracement tak nampak sangat. Okay. So apa yang kamu boleh buat adalah base tunggu biar dia jalan dahulu. Okay, sebab market dulu tengah aktif lagi kan. Switzerland masih aktif lagi. So dia tengah bully USD lagi lah sekarang ni. So kamu akan nampak perubahan harga ni lepas pukul 11 malam nanti. 11 malam, Euro tutup. Okay. London market tutup. So, chef akan lemah balik. So, dia akan retrace. Dia akan turun. Dia akan naik. Okay. So, time tu kamu tengok berapa jauh dia boleh naik sebelum nak sambung sell lagi untuk besok lusa. Belum, jangan entry lagi malam ni lah. Maknanya malam ni bila retrace tu, biar dia habis-habis retrace. Okay, so mungkin kita tengok pada sampai let's say this area lah. Kita tengok harga berapa. Dalam 9045 905 maksimum lah. Okay, tengok boleh tak dia cecah naik balik 905. Okay, maksimum 905 lah. Tapi sebab ni pun turun jauh sangat ni. Besar 40 pip. Dia selalu tengok 80. Sini 35. So mungkin dalam tidak melepasi 905 lah. Biar dia naik sampai lebih kurang kat sini ke. Okay, 304 ke 303 dan kemudian kita cari sell dan hold lah 2-3 hari. Okay. Dah tinggal warning 5 minit. Okay. So ada apa-apa soalan lagi tak sebelum kita tamatkan sesi kita untuk hari ini? Okay, Fibonacci dia tak susah sebenarnya. Dia more kepada kena rajin plot. Saya rasa retracement tu besok sikit je kot. Makin jauh turun ni. Makin sambung lagi. USD Junam. Jumpa hari Khamis. Kita jumpa hari Khamis. Kita belajar berkenaan tentang indikator lah. Okay, so indikator. Saya akan ajar beberapa indikator yang kamu boleh add on. Okay, untuk
mengukuhkan lagi technical kamu lah apabila tengah trading. Okay. Kamu tengok euro masih kuat, GBP kuat, Switzerland kuat. Gold buat apa? Dia buat dono dia. Masih lagi sideways, masih lagi doji. Okay, nampak doji. Sangat-sangat teruk. Jangan masuk lagi gold. Biar dulu. Okay. Yang tengah aktif sekarang nampak euro. Dari pagi dah 90 pip. GBP dari pagi dah 140. Switzerland franc dari pagi dah 50 pip. Dia memang sikit. Kecil lah movement dia. Movement dia memang kecil. Tapi itu dah kira besar dah. Okay. So, ada apa-apa lagi? Semua okay? Okay, so terima kasih kerana menghadiri kelas kita malam ini. So, kalau ada apa-apa boleh tanya balik dalam grup lah. Atau kalau segan, tanya saya personal. Cikgu GU dah break high tahun ni. Dia akan naik lagi ke? Confirm naik lagi lah tu. Selagi USD lemah, lain semua akan naik. Jangan risau. Especially EU dengan GU. Okay, sebab diorang masih kita kira USD masih lagi naik. GBP dan Euro masih lagi kita anggap lebih kuat berbanding dengan USD lah. Sebab USD tengah-tengah banyak lagi masalah yang masih belum settle. Okay. So, benda ni akan push currency lain untuk menjadi kukuh. Nampak Australia yang dah tidur pun, dia sibuk naik lagi. Okay, so ini menandakan di mana USD sangat-sangat lemah lah. So, yen pun dah start mula turun. Okay, kita tengah tunggu Canada saja. Sebab Canada dia tengah tunggu OPEC, okay, untuk fundamental untuk minyak, sebab dia pun currency minyak. Okay, so dia mungkin tengah berjaga-jaga dahulu. Okay, so terima kasih semua kerana datang kelas malam ni. Okay, kita jumpa hari Khamis nanti. Okay, so Assalamualaikum dan good evening. Thank you for coming.